Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit tenaga analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni adalah hari Isnin, so minggu baru untuk Bitcoin dan crypto market secara keseluruhannya. Kita akan tengok ke mana ke arah pergerakan market dan adakah kita akan terus sideways ataupun melakukan minor pump ataupun terus drop lagi ke bawah. So nanti kita akan tengok chart dan kita tengok apakah chart bagi tahu kita dan data-data apakah yang ada untuk kita analyse dan be ready untuk kita invest untuk long term. Dan juga siapa yang nak short term, anda boleh tengoklah support dan resistance yang Zul akan tunjukkan. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Di coin market cap kita akan tengok ini adalah coin market cap. So current total market berada di mana? Total market currently berada di 963 bilion. So sedikit peningkatan untuk minggu ni. Kalau ikutkan minggu lepas kita hanya berada dalam 800 bilion. Sebelum tu 800 bilion, kemudian naik kepada 963 bilion. Volume rendah 58, normalnya hari Sabtu Ahad volume akan rendah. So, kemudian BTC dominan, kita tengok BTC semalam 42% dah 41.6 dah berlaku dropping. Tapi Ethereum, tengok Ethereum regain dominant. Tu daripada 15 naik ke 16. Kemudian tengok Ethereum ni daripada dari Ethereum ni kita tengok daripada 15 naik 16 ke hari dah 17. So Ethereum pernah capai masa bulan 2021 ataupun masa Bitcoin pun tengah pump, itu masa itu Ethereum naik sampai hampir 25%, yang mana kita tengok Ethereum sampai 4.8k all time high ni punya all time high. So let's go kita pergi ke bawah sikit, kita tengok apa yang trending untuk semalam. Kita tengok Matic 5.89. So Matic, kenapakah Matic trending? Sebab apa? Matic ni dengan Matic dia ada, kita ada satu ni, satu adalah kuartal Disney, dia ada macam collaboration dengan Disney, sama juga Ethereum. So hasilkan berlaku high sikit di Matic. Apapun di Matic, dia ada sharekan di Discord je malam. Kita dah sampai pun resistance seperti mana di Bitcoin. So untuk harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di bawah 21k atau 20.9k, di mana dalam tempoh 24 hours malam ataupun hari Ahad adalah drop sebanyak 1.18%. So untuk Ethereum 1.358 dengan dalam percentage dalam tempoh 24 hours kita hanya melakukan peningkatan 0.72. Lain-lain altcoin kita tengok BNB tak banyak perubahan. BNB SRP drop 0.87, Cardano drop 1.2 dan mostly tengok semua dah melakukan drop. Even Matic je, Matic saja 5.5 ke 31. So Matic ni maknanya 0.75 naknya dah pun berada di kawasan dia punya major resistance. So nanti mungkin semalam tu dah terangkan sikit, anda boleh tengok untuk di chart di Matic. So hari ni Zul akan tengok chart di Bitcoin. Kemudian di ruangan komen ni ada yang tanya, banyak ada yang tanya pasal Zul ada Filecoin, kemudian ada Cardano, patutnya ada Ethereum dan BTC. So nanti kita akan tengokkan Ethereum. Kenapa kita nak monitor chart Ethereum dan BTC? So, kalau ikutkan data ni ada Ethereum dan BTC, kenapa kita nak follow Ethereum dan BTC? Kita akan buatkan. So tanpa bermasa, let's go kita pergi chart kita, iaitu di Bitcoin. So inilah Bitcoin di 4 hours. Sudah zoom in ataupun zoom in sikit masuk dalam. So kita nampak pergerakan ni. So kali kita berkeadaan dalam sideways. Tu dah berapa lama kita sideways kan ni? Daripada kita start jatuh dari sini, kemudian buat lower low. So kita buat lower low yang baru, iaitu dalam 17.6. Sampai current time kita berada dalam 29 day, ataupun kalau ikutkan kat sini 29 hari 4 jam 2 minit. Dah hampir 1 bulan dah kita berada di dalam kawasan ni. So ini kita betul lagi berada dalam sideways, di mana kita ada range yang antara 23k dan 17.6k, di mana 17k adalah consider kita punya current low, 23 adalah kita punya current point penting untuk kalau kita tengok ada massive pump. At least perlu breakout 23 barulah kita akan boleh capai at least 26, 29 dan so on ke atas. So apapun untuk kali ni, apa saja pergerakan ni hanyalah pergerakan sideways. So adakah good position untuk buy? So kalau anda long term adalah good position untuk buy, whatever antara 26 dan 15k. Cuma kali ni kita tengok adakah price itu nak drop lagi di bawah. So apa data yang kita ada? So sebelum ni dia sharekan banyak data ya, tapi data ni mostly semua keadaan dalam bearish. Yang pertama kita ada bull flag. Ada bear flag. Kita ada bear flag, di mana price target ini adalah price akan jatuh ke dalam 14k ke 12k. Kemudian kita ada juga quarter triangle.
triangle ini price target adalah kembali balik ke dalam 17k ataupun sikit bawah ke dalam 16k. So, semua tanda menunjukkan kita adalah bearish, still lagi bearish dan still lagi downtrend. Kenapa downtrend? Kalau anda tengok ni zoom in, mungkin anda tengok anda sikit saja, tapi anda perlu tengok zoom out. Kita perlu zoom out chart kita. Contoh di Bitcoin kita zoom out chart kita, apa yang berlaku. Ini kata 4 hours. Kalau kita tengok di daily, kita tengok apa pergerakan kita. Pergerakan kita masih lagi berada di downtrend. Nanti saya akan clearkan sikit yang ni. So kita akan tengok ni apa yang berlaku di chart lah. Chart still lagi berada dalam keadaan downtrend. Dan downtrend sampai mana kita nampak ni, kekuasaan kita punya 20k iaitu all time high masa 2017. So ini normal untuk berlaku support di kawasan ni. Sebab apa? 27 adalah consider strong support. Dan even kita dah in out saja, 20-21 ni kita in out saja. So ini adakah kita akan bound ataupun melakukan another dropping. So expectation kita akan ada sideways dan probably akan ada small bound di kawasan OMA dalam 26 hampir 26 ke 29 ada boleh berlaku bound untuk release bound, kemudian mungkin akan ada continuously lagi drop bawah. Sebab apa? Kalau ikutkan Bitcoin, kita punya trendline kat mana? Kita punya trend kalau kali ni berada di yang ini, tapi trendline ini bukanlah legit. Bukan lagi legit. Sebab apa legit? Tu belum dapat lagi tu punya Fibonacci tu. Kalau nak tengok legit ialah kita akan perlu tengok swing high ni dan last low yang ini. Tengok tak touch pun kita punya Fibonacci. Kemudian kita buat low baru dan low baru ni belum touch lagi Fibonacci. So untuk kita dapat boost bulan trendline ataupun trendline bullish, di mana kalau kita tengok price itu break saja trendline ni, barulah kita akan bullish. So untuk yang ni hanyalah short term saja. Kalau break pun mungkin kita akan naik sikit saja. Yang penting zona adalah pergerakan ke dalam box purple ini, iaitu sekiranya kita daripada 20k dapat regain sampai kalau ikutkan current Fibonacci 89 dan kita dapat rejection. So rejection tu normal, tak masalah, tapi yang pentinglah kita dapat trendline ini. So trendline ini barulah kita akan tahu ini adalah pergerakan untuk long term. Kita sebaik saja mungkin kita akan ada drop lagi, another sideways 2 tahun macam cakap bearish market, 3 tahun bearish market. Dan perlu next bulan baik kita breakout inilah trendline yang kita nak, iaitu trendline di mana kita breakout dan terus melakukan buran. So kenapa trendline ni kita nak tu? Inilah pergerakan long term yang sedang cari. So ikutkan sebelum ini kita tengok contoh 2017, bagi yang dekat saja 2017 macam mana kita sideways. Kita tahun 2017 kita buran sama juga macam tahun ni 2021, kemudian 2018 kita drop, 2019 kita drop, 2020 pun kita still lagi range dalam drop. So, sama yang berlaku di kawasan yang kita tengok ni adalah tahun pertama bearish market, iaitu tahun 22. So 22. So ini apa tengok kali kita nak tengok point trendline kat sini. So kalau tu boleh buktikan swing high ini dan swing low. Harga terendah dia buat masa tu adalah dalam 3k. So apa yang berlaku, kita ada Fibonacci. Kita akan draw ni Fibonacci. So apa yang berlaku kat sini, kita akan tengok price itu touch kita punya first. Yang penting yang ni dia touch ni. So bila touch ni apa yang berlaku, kita akan tengok ini. Bila touch kuasa ini apa yang berlaku, dia akan terang kat sikit ni 10 kita naik 30. So kita tengok time berlaku, nampak berlaku rejection. Tu rejection tu tak ada masalah, tapi yang penting kita dapat data, iaitu data kita punya bullish trendline. So ini masa tu kita akan draw satu trendline yang ini dan ini. So ini kita tengok macam mana pergerakan ni, meaning bila berlaku rejection, inilah kuartal consider kita perlu buy lagi heavy. Sebab apa? Kita tahu sebaik saja price to breakout, kita akan start buran, dan start buran ni kita tak akan buat sebarang pembelian, kita hanya akan buat kuartal take profit sedikit demi sedikit. So kalau ikutkan tak percaya, kita boleh tengok lagi another kuartal sebelum ni sama juga. Inilah masa tahun 2013. So sama juga, inilah 2013, betul? 2013, 2012 kita pump. Nampak swing high ini to swing low. Swing high to swing low. Tapi yang ni berlaku lambat sikit. Kita tengok macam mana. Kita tengok yang ini, kita akan draw kita punya kita punya resistance. Kita touch di kawasan ini. So lambat sikit tak apa, lambat pun tak kisah. Kita tahu dalam bearish market 3 tahun normal. Tu akan high ini dan high ini apa yang berlaku, kita akan trendline breakout saja, kita nampak breakout saja, price terus aktif melakukan buran. So inilah percentage. Kalau anda nak tanya Zul bila buran, so ini yang Zul nak tengokkan pergerakan. So tak kisah pergerakan tu bergerak untuk short term sama ada kali 29, 30, itu tak penting Zul. Yang penting adalah pergerakan ke Zul punya quarter resistance. So resistance berlaku, kita akan tengok pump. So kalau anda macam cakap, kalau siapa ketinggalan contoh nak buy di kawasan 20k tak buy, aku kata macam juga kenapa tu tak buy lagi di kawasan 20 ni, disebabkan tu tahu
current market still lagi downtrend dan tak ada sebarang pergerakan ataupun data yang bullish menunjukkan sini, kecuali kita berada di kawasan 20 iaitu all time kita punya strong support. So even kata berada di strong support pun itu belum cukup untuk menunjukkan kita naik atas. Mostly sebab tu kita tengok data untuk di 4 hour pun mostly semua data sedang melakukan dropping. Even ekonomi untuk current market pun kita tengok interest rate akan terus dinaikkan disebabkan inflation tinggi. So bila apa berlaku, dia akan menjejaskan GDP untuk long term. Currently GDP masih sekali bagus, masih lagi kuartal keadaan selamat. Bila GDP tu masih lagi tinggi, ini bermakna memberi ruang untuk Fed, untuk government menaikkan lagi interest untuk counterkan inflation. So meaning untuk currently kita akan nampak price tu apa berlaku interest naik, dia akan menyebabkan harga-harga aset dan stok ni menurun. Tu sama juga di Bitcoin akan turun menurun. So meaning secara technical, secara fundamental kita nampak price still lagi nak drop. So dengan itu kita nak nampak adakah kita boleh buy DCA. So cakap kalau anda baru dalam market tak kisah, macam dua cakap tu antara 26 dan 15k dah memang zone buy pun. Kalau anda tak nak buy, nak tunggu macam kata more bullish, anda boleh tunggu pergerakan ni macam cakap tadi. Especially kalau anda tak nak buy kawasan ni pun, anda ketinggalan price sedang naik, jangan FOMO, buy biar dulu. Kemudian kalau kita dapat confirmation kita punya high low, kemudian masa tu price tengah dropping, masa tu tak kira price berapa pun kita boleh buy. Sebab apa? Kita tahu next bulan kita akan profit. Tu kalau anda long term, anda tak kata yakin dengan Bitcoin, tak ada masalah. Sebab apa? Whatever antara price ini iaitu Bitcoin macam juga ialah last support untuk di Bitcoin. Kita akan terangkan sikit. So ini antara 26. So antara 26 ni mungkin kita akan buat 10 aja. So whatever antara ni adalah 26k. Nanti kita tengok adalah 26k. Sini antara 26 dan current plus kita tengok ni adalah box kita 26 dan juga 15. Ini adalah consider good position untuk anda entry. So bila buat apa? Kita dah drop iaitu 26 ni apa? 26 adalah 68% discount daripada all time high dan 15k adalah kata 78%. So meaning dah diskaun banyak pun. So whatever enterprise ni, anda tak perlu pening pun. Kalau anda long term, anda masih baru market, anda dah boleh start DCA pun dalam market tu. Even tu pun akan start DCA. Cuma untuk kenapa tu tak DCA lagi sekarang ni? So nak tunggu data untuk bulan ni. Sebab apa data bulan ni? So ingat ini adalah kata bulan. Ini adalah 18 bulan. So 18 bulan meaning malam nanti bila US market buka, kita tahu US buka, kemudian US market tutup. So meaning malam besok lah. Malam besok kita akan tengok ada earning report. Apa tu earning report? Kita akan nampak kata company besar ni seperti Tesla, aku kata Netflix, apa lagi? Aku kata company yang besar lah, yang aku kata worldwide punya company ni, meaning dia akan dia akan tunjukkan dia punya report kewangan. So report kewangan tu kita akan tengok sama ada kewangan yang bagus, adakah positif ataupun mungkin untung dia dah makin kurang untuk kuartal Q2 ni. So ini itu bermakna kita tahu itu akan menunjukkan keadaan kita punya ekonomi. So kalau dia still lagi profit, banyak lagi profit, so ini ekonomi still bagus. So bila still bagus, ini interest rate akan teruskan naik, akan teruskan kenaikan. Tapi sekiranya earning report daripada tu berkurangan, so ini kita tahu market secara keseluruhan dalam in danger ataupun dalam almost recession. Untuk kita mostly akan berlaku more drop dalam aset. So ini itulah yang pergerakan yang ditunggukan. So whatever sekiranya ikutkan di Bitcoin nanya, tu ada terangkan di Discord channel, iaitu kita tengok masa inflation rate diriliskan, iaitu masa hari bulan 15 ataupun 12 dalam 12 itu apa yang berlaku. Kita tengok aku kata Bitcoin tak turun tapi Bitcoin melakukan bounce. So itulah tanda positifnya. Tanda positif untuk Bitcoin disebabkan apa? Sebelum ni masa inflation daripada 8.5 ke 8.9 drop terus. Kita tengok price terus drop. So apa yang berlaku kali kita hanya sampai ke kuasaan ni juga tapi price bounce. So consider kat sini adalah good bounce untuk Bitcoin, tapi itulah baru satu data 91%. Kita tengok dulu untuk kali earning report untuk minggu ni. Kemudian minggu depan kita akan ada interest rate akan naik berapa, expectation semua sangat menjangkakan, even though Singapore menjangkakan bukan 0.75, kita akan tengok 1% terus. So bila 1% apa berlaku, kita akan angkat dolar akan terus mengukuh. Bila dolar mengukuh, apa yang berlaku, aset, stok, segala-gala ini akan melakukan dropping. Sebab tu cakap data fundamental, technical semua still lagi menunjukkan dropping.
So semalam kita tengok apa pergerakan ni, semalam Zul ada sharekan di Discord channel, iaitu pergerakan yang ni di mana kita ada minor support. So macam mana Zul dapat minor support ni? Inilah berdasarkan Fibonacci, swing high ni dan swing low yang kita dapat ni. Kita drag another lower high dan kalau high low kat sini, tu kita nampak yang ni, kemudian last low yang ni lah, lower low ni kita dapat yang ni, tu dapatlah point ni. So kenapa kita nak monitor ni? Lah untuk short term, tak ada sembarang kuartal transaksi yang tu buat. Ini adalah untuk tengok momentum dia. Sekiranya Bitcoin rebound di kawasan ni berlakon ke atas, so ini kita nampak still lagi strong untuk naik, tapi kita breakout ni kita nampak getting weak. Support di kata breakout oleh bear, momentum bear, so ini kita getting weak. So itulah keadaan sekarang. Tu apa pun, inilah kata hanya untuk sekadar kita on track kerja pergerakan, tapi macam cakap kita still lagi dalam keadaan sideways dan mostly kuartal pattern dan data semua still lagi dalam bullish, menunjukkan price nak drop bawah. So adakah price tu akan drop sampai mana? So hopefully apa yang Zul nak ialah dalam market untuk healthy, Zul nak pergerakan ini sideways dulu, ataupun mungkin kita hopefully ada release bound pun okey je ni. Kalau rebound at least ke 26, drop balik ke kawasan ni. Sebab apa? Zul tak nak price tu drop terlalu awal ke 10k. Sebab apa? 10k adalah consider kita punya bottom. Kenapa bottom? Berdasarkan bear market, kita tahu kuartal sebelum ni kita akan tahu bear market Bitcoin akan jatuh sebanyak dalam 80%. So 2017 84%, 2013 kita tengok Bitcoin jatuh sebanyak yang ini dah tandakan iaitu 85%. So mostly kita boleh ambil andaikan untuk bear market kali ni normalnya kita akan tengok Bitcoin akan jatuh dalam 83%, 85, 84 tu net seperti lah 83. So meaning 83 kita akan expected dalam 10k. So meaning mostly kita tengok kejatuhan ini adalah mostly end of the year, tahun pertama bearish market. So kita tengok sini, kalau ikutkan tarikh ni lah 9 Januari. So aku consider awal bulan, awal tahun, kemudian kat sini 85% bottom kita tengok baiklah berada dalam Januari. So ini dalam hujung bulan, hujung tahun. So hujung tahun adalah kita akan tengok expectation untuk quarter bottom. So meaning dengan analisis ni kita tengok currently baru bulan 7. So bulan 7 hopefully kita akan macam sebelum ni. So ada andaikan bulan 7, bulan 8, bulan 9 kita akan ada release bound. So hopefully itu yang kita dapat. Sebab apa? Release bound tu kita akan kuartal sikit lega. Sebab apa? Price tak drop. Meaning kita akan nampak price tu melakukan kenaikan. Kemudian mungkin hujung tahun baru kita dapat kuartal kita akan dapat bottom. So kini dia drop dulu ke 10k. So meaning 10k ni dah sampai 83. Adakah boleh kita andaikan bottom? Yes, kita boleh andaikan bottom, tapi sekiranya jatuh sedikit awal mungkin berlaku sedikit dalam psikologi. Apa? Sebab apa? Kita tahu okey sebelum ni price akan jatuh hujung tahun, tapi tiba price jatuh awal lagi. So meaning akan berlaku ketidakselesaan ataupun kewas-wasan untuk kita buy kawasan tu. Sebab apa? Walaupun jatuh kawasan price yang sama, data yang sama, tapi still lagi tak follow seperti yang sebelum ni. So ini akan berlaku sedikit kewawasan dalam ataupun kemuskilan. Punya nak cakap sedikit was-was lah kita itu nak buy. Sebab apa? Kita takut itu bukanlah bottom. So meaning sekiranya Bitcoin untuk short term melakukan sideways pun tak salah. Kalau melakukan regain, yes ada opportunity untuk regain maknanya. Kalau kenapa regain? Kenapa tu cakap nak kata ada opportunity untuk naik? Kalau opportunity tu tak salah, tu tak buy pun lagi. Sebab apa? Tu akan holding saja. Sebab tu akan tengok saja. Tapi kalau anda nak local cost average, anda 26, 15k dah boleh buy. Macam cakap 26k, 15k itu bukanlah advice, tapi inilah berdasarkan data. 26k, 14k consider dah boleh buy. Sebab apa? Dia berada dalam kita punya kawasan box. Kenapa box ini penting? Kenapa box ini penting? Kalau ikutkan sebelum ni kita tengok 2017, kenapa box tu dah boleh buy? Aku tengok ini. Ini adalah box masa tahun 2017. Management sama macam 2021. Cuma inilah 2017 kena price tu bermain dalam kawasan ni. Yes, ada sedikit bounce untuk bottom, kemudian naik balik buat kita punya higher low untuk dapatkan trendline. Kemudian price tu still lagi range dalam kawasan ni. So, untuk data ini, berdasarkan data ini kita tahu whatever price antara dalam box ini adalah good position untuk kita buy dalam masa 3 tahun ni. So, sama juga tahun-tahun sebelum ni, bearish market masa tahun 2014 ke 2016, sama juga price tu bermain dalam kawasan box ni. Even kita ada bottom naik sikit, ada dapat kita punya point, buran kena trendline, drop sikit, kemudian kita naik. So inilah kata position yang berdasarkan, kalau kita tak dapat tahu bila nak bottom, tapi kita boleh andaikan kalau anda yakin dengan crypto, anda nak cari tempat buy, so consider adalah 26 dan 15k dah good position untuk anda DCA. Cuma janganlah DCA banyak, DCA sikit by sikit dulu. Mungkin anda untuk kali kita tahu price still lagi nak drop bawah, belum lagi bottom. So mungkin 26, 14k kita boleh kata invest mungkin 10% setiap daripada anda yang kita ada untuk long term. So ni anda invest kat sini, boleh dulu bulan ni buy, sekiranya hujung tahun kita dapat 10k kita akan buy lagi. So ni
kejatuhan dengan bottom akan sekejap ada. Kalau bottom pun kita tahu price bottom dia akan nampak ni mungkin sideways dalam sebulan sikit, bulan akan start melakukan kenaikan. So itulah kita expectation kan. So untuk Zul, kenapa Zul tak buy lagi 26 dan 14k? Currently Zul dalam loss 70% punya current total portfolio. So ni Zul akan cuba dapatkan harga serendah yang boleh. Tapi Zul akan tak buy juga untuk bulan ni. Dia cakap Zul akan di dalam Discord channel pun dia cakap Zul akan start buy di kawasan ni antara 20 dan 14k untuk monthly untuk Bitcoin dan Ethereum. Sebab apa? Untuk Zul nak tengok keadaan ekonomi, keadaan data-data yang Zul cari, iaitu earning report untuk minggu ni, kemudian interest rate, kemudian Zul nak tengok juga aku kata 29, satu lagi 29 hari bulan kat sana tu adalah US market GDP quarter 2 report. So ini kita tahu performance untuk GDP. Expectation GDP memang akan berkurangan. So sekiranya GDP itu berkurang tak banyak, kalau berkurang sikit saja, so meaning bermakna kita akan ada lagi continuously kenaikan interest rate. Bila kenaikan interest rate apa yang berlaku adalah disebabkan inflation untuk counter inflation. So selagi mana inflation terus naik, selagi itulah interest rate akan dinaikkan untuk turunkan inflation ataupun nak lawan inflation. So meaning GDP ni akan slowly down. Tapi sekiranya GDP report kita dropping yang amat drastik ataupun kata berlaku pengurangan yang banyak dalam GDP, meaning kita akan tahu kata Fed dah tak boleh naikkan interest rate, dia perlu abaikan inflation, meaning dia akan naik balik GDP dengan apa? Untuk naikkan GDP kita perlu turunkan interest rate, meaning kita akan nampak ekonomi akan kembali jalan, mana company-company besar akan start buat loan balik, invest dia punya perniagaan, buat lebih banyak kilang, lebih banyak kilang, nak buat produk lebih banyak, ada pekerja. Bila banyak pekerja, banyaklah yang dapat gaji. Bila dapat gaji, banyaklah yang aku kata ada purchasing power, boleh buy balik ekonomi. So ini ekonomi akan cycle balik. So untuk currently kita tengok level di Malaysia pun, currently siapa yang ada kita tahu, kita dah berjimat. Bila berjimat ni, yes kita bagus, kita simpan duit, tapi untuk ekonomi secara long term lah tak bagus. Sebab apa? Tak ada transaksi yang tinggi dalam satu negara tu, meaning GDP dia akan berkurangan. So itulah kita tengok macam mana pergerakan secara fundamental dan juga technical untuk ekonomi dan Bitcoin. Apakah ia akan effect Bitcoin? So untuk kenapa tu nak tunggu bulan ni adalah sekiranya data-data ni Zul expectation adalah earning report akan teruk, kemudian interest pun akan dinaikkan. Kemudian Zul tahu 29 nanti expectation untuk GDP kau akan turun juga, tapi turun banyak tu tahu turun, tapi nak tengok turun banyak tu pun turun sikit. So semua negatif data itu expectation, kita tengok macam mana pergerakan Bitcoin. Kalau Bitcoin still lagi berada dalam 20k, consider kita dah boleh start DCA. Tapi sekiranya data-data tu rilis dan Bitcoin terus lagi drop bawah, so possibly kita akan ada hit kita punya kawasan, iaitu di kawasan 14k. Kenapa di kawasan 14k adalah tu punya major support walaupun tu ada 17k? Disebabkan 14k kita akan pergi, iaitu kita punya point penting. Ingat point penting dua cerita sebelum ni, iaitu point sebelum kita buran, iaitu point yang 20 dan drop sini kita dapat kita punya channel. So inilah kawasan penting kumus dalam 14k. So meaning itu adalah point penting untuk kita. Mostly kalau kiranya Bitcoin nak drop, mostly kita akan tengok Bitcoin akan drop ke kawasan dalam 14k, 12k plus minus 1000k. 14k dalam 14k, mungkin 15, mungkin 13. So give and take je, tapi ikutkan by right kita akan berada dalam 14k kita punya di kawasan ni. So ini untuk kejahatan net, adakah boleh sampai di 14k? So kita tengok data apa yang kita untuk sampai di 14k. Kita akan pergi ke 4 hours untuk pattern kita di Bitcoin. First kita ada yang ni, kita ada bear flag ni. So untuk bear flag ni, untuk minor pergerakan, yang pertama kita akan target ni, sebab inilah kita punya consider lower height yang paling dapat pendekat kita dapat. Point breaking macam mana, meaning kita hanya back di kawasan 17. So back kawasan 17 kena price to bound, so meaning tak masalah, tapi kita still lagi buat another range kita akan buat channel juga, ataupun flag, kita akan buat flag channel. So meaning flag channel still juga adalah point leader untuk jatuh bawah. So untuk yang ni kita akan ambil sedikit lagi yang tinggi, iaitu daripada high height sebelum ni, lower height sebelum ni. Itulah lower height dah atas ni, dan kita ambil point of breaking dari bawah ni, ikutkan nanti tu akan ambil balik yang betul sikit. Okay, yang ni maknanya mostly yang ini kita nampak drop, lower, kita naik, consider inilah lower height yang betul. So yang ni kita ambil data ni dan kita tengok measurement point of breaking untuk bear flag kita yang ni dah sampai mana. Sekiranya dia drop kawasan ni dan turun drop bawah, so ni buy right untuk technical kita jatuh mana, jatuh dalam almost dalam kawasan 12k. So adakah jatuh 12k? Bercakap
yes kita boleh jatuh tapi kita ada point penting di 14k. So mostly mungkin kita akan tengok di kawasan 14k dan berlaku rebound. So rebound tu macam mana? Hopefully dia akan buat another sideway yang kata sedikit dekat lah kuartal ni, sideway dalam 19 ke 13. So another sideway untuk sebelum hujung mungkin hari ni kita akan naik, tak masalah naik pun, kita penting dan kita tengok hujung tahun. Kalau sekiranya hujung tahun jatuh ke dalam 10k, consider itulah kita punya bottom. Berdasarkan data dan lepas pun itulah analysis zone, expected 10k adalah kita punya current bottom. So adakah boleh bawah lagi? Yes, boleh bawah lagi, apa-apa pun boleh berlaku, tapi Zul akan ambil quarter opportunity bila sampai di kawasan itu. Sebab apa? Data itu mostly sebelum ni 10k adalah consider kita punya bottom. So itulah apa yang tu tengok di Bitcoin. So panjang sikit untuk pagi ni untuk menerangkan Bitcoin. Sebab apa? Ramai yang kata nak FOMO buy di kawasan ni. Cakap, yes tak kisah anda buy, tapi make sure anda tahu anda nak buy short term ataupun long term. Kalau anda nak main kata buy short term, nak buy short term at least dekat kawasan resistance Fibonacci ni bukan kawasan buy. Inilah kawasan sell, inilah kawasan buy. Sekiranya price tu jatuh kawasan ni, kemudian anda nak buy, tak masalah untuk short term anda buy. Kalau regain balik atas ni, sebab apa? Kita still lagi dalam sideway. So kalau price jatuh ni, barulah kita boleh buy at least untuk ambil profit ni. Dan sekiranya price tu drop, tak ada masalah, anda boleh hold saja position itu. Sebab apa? Position tu mencakap untuk long term whatever antara 26k dan 15k still lagi consider good untuk long term. So ni kalau anda kalah kat sini tak masalah, hold saja price itu. Sebab apa? Asset yang anda hold itu takkan hilang pun lagi anda tak jual. Anda hanya hilang value saja. Value tak penting, value akan datang balik. Kalau anda jual aset kat sini, meaning value yang anda tu terus hilang. So ini untuk kata short term biarkan saja. Mungkin anda nak tengok pergerakan ini. So ini kita akan tengok adalah pergerakan sideway di antara kawasan ni. Buy right, kalau tengok sekiranya Bitcoin breakout kita punya resistance ni, dia akan naik lagi atas. Kalau break support akan drop ke bawah. So inilah pergerakan yang kita tengok. Untuk sedikit bullish, Bitcoin perlu breakout. Untuk kita katakan Bitcoin untuk naik atas, dia punya point adalah kita perlu breakout dulu elemen 23 ni. Kenapa 23 ni? 23 adalah kita punya last consider lower high. So lower high ni 23 ataupun atas sikit dalam 24. Itulah plus minus dalam 1000, kuartal dalam ni 23 ataupun 23.3. So consider dalam kita cakap dia 23k, breakout saja di sini, meaning baru kita akan nampak next resistance kita akan berada di 26. So macam cakap, kalau nak tengok kuartal pump yang nampak sihat, pump yang sihat adalah breakout 23 pergi 26, breakout 26 pergi 29 dan breakout 29, breakout 29 dan breakout telan putih ni, barulah ada opportunity untuk kita dapat lower high yang itu cakap tadi. Almost kalau ikutkan current low 17k adalah kita berada di 49. So nampak on track kita nak tengok price itu on track. Bila on track kita tahu sampai 49 kita akan berlaku drop bawah tu kita boleh buy lagi. So apa pun untuk market kita tahu bila nak buy, bila nak sell. So untuk currently alam bear market kita nak kumpul aset sebanyak boleh untuk buy, untuk kata kita punya buran tahun expectation lah tahun 2025. So currently dia takkan buy lagi, tapi kira-kira data yang ada bulan ni, ni report GDP, inflation rate akan interest rate. Kemudian kita tengok Bitcoin still lagi sideways, adalah good position untuk kita buy. So untuk siapa yang baru, 26, 15k adalah good position untuk kita DCA. So cukup untuk Bitcoin. Lagi kita pergi ke Ethereum sikit. So Ethereum saya akan pergi sekejap aja. So Ethereum kenapa dia dah sampai resistance. So untuk Discord ini pun cakap dia dah sampai ke dalam 14k. Kenapa 14k? Sorry, 1.4k. 1.4k adalah consider seperti mana macam Bitcoin berada 20k. Dia punya kata last all time high. Sama juga di Ethereum all time high masa 2017 adalah 1.3. So ikutkan Ethereum dah loss sebenarnya. So meaning untuk currently 1.4 adalah consider kita punya major resistance. Dan kita tengok berlaku kata rejection dah 2 candle hari ni. So meaning kalau hari ni berlaku lagi rejection dan sekiranya candle ni merah macam mana, consider good untuk Ethereum boleh melakukan kenaikan. Sekiranya Ethereum boleh breakout ni, so meaning ada opportunity macam di Bitcoin ni boleh breakout kita punya 23. So adakah boleh breakout dekat di Bitcoin pun sendiri? Perlu kita breakout 23 dulu. Kalau kita breakout 23 barulah kita boleh nampak at least kuartal sikit small pump di 0.6. Adakah untuk buran terus? Tak, itu hanyalah untuk small pump sebenarnya mencakap maksimum boleh sampai 26, break 26, 29, break 29 kita boleh nampak barulah sampai kuartal kita punya kawasan 43. Ada support juga itu, kemudianlah 49 kita punya point untuk dapatkan buran target. So apapun, dia tak kisah kalau melakukan quarter pump ni. Kalau pump, dia punya portfolio akan regain profit. Tapi untuk masuk lagi dana baru untuk Bitcoin, belum lagi untuk Zul. Sebab apa? Zul still lagi tunggu expectation untuk another drop ke bawah.
So untuk Ethereum ni adalah consider kita dah berada di kawasan resistance. So resistance sama juga ni, kita tak ada sembarang bullish pattern, yang kita ada semualah bearish, yang expected lah drop ke kawasan 500. So untuk Ethereum, kalau ada Bitcoin di kawasan 23k, di kawasan Ethereum perlu breakout 1.4k ni, 1.4k barulah kita nampak ada opportunity untuk sampai ke net resistance adalah di kawasan 17k. So itulah 17k pula, 1.7k. Dan 1.7k kalau ikutkan long term kita tengok Ethereum still lagi dalam pergerakan channel. So mana downtrend channel dan bottom boleh berlaku pergerakan macam ni. Sama juga kita dah berada di bawah, Ethereum boleh berlaku pergerakan untuk lain ni. So ini kalau anda nak short term tak masalah, tapi macam cakap untuk Ethereum pun sendiri, whatever antara 1.7 dan juga 1k Ethereum adalah good position untuk anda DCA untuk long term. Sebab apa? Berdasarkan data yang lepas pun sama juga ikut yang ni. Kalau ikutkan sebelum ni, ini data ni kita tak dapat full untuk Ethereum nya. Kalau ikutkan kita tengoklah dia drop ni, kalau ikutkan kita drop yang ni pun dia bawah lagi support, yang tu ada yang ni support tu drop lagi bawah. So ni adakah good position buy? Kita consider untuk Ethereum akan aku kata andaikan kita dapat sama pergerakan macam Bitcoin, so antara 1.7 dan 1k adalah good position untuk anda start DCA. DCA tu adalah quarter monthly, whatever price kawasan ni kita boleh DCA sedikit-sedikit. So untuk long term kita tahu still lagi boleh berlaku peningkatan. Sebab apa? Ethereum pun sendiri dah diskaun banyak 68 ke 70%. Kalau current time adalah dalam 70%, 70% dah diskaun untuk Ethereum. So untuk bertanyakan di ruangan komen nak kena Ethereum BTC, kenapa nak tengok Ethereum BTC? So kenapa kita perlu monitor Ethereum BTC? Kalau anda berminat untuk ETH BTC, sebab apa? Nak tengok Ethereum dan BTC adalah dua coin yang dua coin yang paling strong dalam crypto market. So meaning sekiranya nampak inilah Ethereum BTC, so meaning sekiranya nampak Ethereum tu nak melakukan peningkatan, so meaning kita tahu Ethereum adalah sekiranya kita letak 1000 di Ethereum dengan 1000 di Bitcoin, 1000 di Ethereum ni akan lebih beranak lebih cepat ataupun profit ROI dia lebih tinggi. So meaning untuk currently ialah di daily. So apa yang tu nampak ni? Kita nampak pergerakan nampak ni, kita tengok adakah dah berlaku buran untuk yang cantik punya swing high to swing low. Kita nampak kita ada punya Fibonacci di kawasan ni. Kita punya resistance. So resistance kita belum lagi touch. So kat ni kita monitor. So ini sekiranya nanti tu akan terangkan sikit 10 mungkin kita boleh tegak 30. Dan kita akan lock. Dan kita akan tengok kat sini apakah akan berlaku. So ini price masih belum lagi touch. So ini adakah boleh sampai. So untuk another short term kita akan tengok lagi apa yang berlaku dekat sini. So kita ada yang ni low dan drop. Dah drop bawah sampai ke bawah. Saya nanti tengokkan balik. Dah drop sampai mana ni? Akan drop sikit swing low ni to swing high. Okay, kita ada support. Support ni boleh drop lagi kawasan ni. So meaning kekinian touch kalau ni kita akan tengok lah. Untuk ke rally kita akan tengok di 4 hours saja untuk tengok lebih. Okay, kita tengok ni. Kita akan nampak satu channel ni kemudian draw. Consider channel. Kita akan monitor ni. Low ini dan low ini. Kita draw bawah. Okay, kita nampak sedikit low bawah ini. Kita tengok lagi ada boleh draw tak? Yes, tak boleh draw kan. Kita ambil yang ini. Pergerakan ini kita tengok ala pergerakan ni mostly ke channel dah breakout ke bawah, dah regain balik. Good maknanya. So meaning untuk Ethereum nampak ada potensi untuk naik lagi atas. So untuk aku kata short term mungkin kita ada kenaikan, ada dropping. So meaning untuk Ethereum ni tak nampak lagi clearly punya pergerakan untuk naik atau atas. Tapi untuk long term nampak pergerakan tu seperti mana kalau tengok sekiranya sampai kawasan ni kemudian drop balik. So ini ada opportunity, maknanya ada opportunity untuk long term, ada opportunity untuk Ethereum. Aku kata dia punya profit itu lebih tinggi daripada Bitcoin. Sebab tu cakap dalam bearish market ni pun, even though sini pun hanya target untuk buy Bitcoin dan Ethereum saja dulu. Untuk altcoin lain tu holding dulu sampailah Bitcoin bottom, mana tu expectation adalah 10k, barulah tu akan start buy altcoin. Tapi altcoin kita akan start monitor dah pun. Untuk currently pun dah start monitor, dah remark pun 95% dan 98%. So expectation untuk Bitcoin bila 10k, kita akan expectation untuk altcoin ni akan berada dalam 95 ke 98% discount daripada all time high dia. So secara senang dia measurement, anda ambil all time high, contoh anda ambil saja altcoin apa yang nak, measure daripada all time high dia dengan ke 95 dan 98%. Itulah target anda untuk buy. Sekiranya Bitcoin sampai 10k, itulah the position boleh berlaku ke semua altcoin. Tu tak semua altcoin yang mostly semua altcoin kecuali Ethereum.
So Ethereum ni kita akan tengok telah drop bawah, kita ada support kawasan ni, dah naik balik. So good sebenarnya untuk kenaikan ni. Kalau ikutkan kita boleh draw nak pattern, kita akan cuba dapatkan pattern sedikit yang ini. Tu kita nampak ini adalah kata bullish ni, inilah bullish pattern, meaning untuk adalah continuous pattern untuk wedge. Tu point ni point breaking, sebaik nanti tu akan ambil draw. So yang ni sekiranya kita nampak breakout di kawasan ni, meaning kita nampak Ethereum akan ada lagi berlaku peningkatan dan sampai kawasan ni, almost kawasan aku kata 0.09. So 0.09 aku kata Ethereum. So ini adalah good sebenarnya untuk kita tengok apa lagi peningkatan dalam aku kata Ethereum. So apapun inilah aku nampak kenapa nak tengok Ethereum BTC, nak tengok kita nak letak 1000. Kalau kita ada 1000 saja, nak letak 1000 tu di Bitcoin ataupun 1000 di Bitcoin. Tapi bagi Zul senang aja, anda ada 1000 pecah 2, 500 Ethereum, 500 BTC. Dua-dua akan untung, cuma keuntungan di Ethereum akan lebih, expectation akan lebih banyak lah. Tapi aku kata berdasarkan aku kata keselamatan, Bitcoin adalah lebih safe daripada Ethereum. So itulah aku kata sedikit aku kata penerangan untuk Ethereum dan BTC. So let's go, kita pergi banyak, ada banyak chart ini nak tengok. Untuk di ruangan komen ini ada tanya pasal Cardano, so kita akan pergi Cardano dulu sebelum kita pergi pakai pergi Philcoin, Uniswap, Aave. So GST ni tu tak dapat pergi sebab apa, GST ni tu cari tadi, GST ni banyak sangat, so tak pasti GST yang mana. So tu akan pergi pasal Philcoin, Uniswap, Aave dan Cardano. So untuk Cardano, kita akan tengok Cardano. Cardano lah dia punya third favorite coin terlepas Bitcoin, Ethereum dan Cardano. So Cardano ni sudah ada 1000 coin pun, dan tu nak tambah lagi another 1000 coin. Kalau sampai tu punya price target itu dalam kawasan 10 sen, tu akan buy another 1000 coin untuk Cardano. So untuk Cardano, apakah pergerakan currently kita tengok? Inilah kawasan untuk daily. Kita akan tengok daily dulu untuk kata long term punya movement. So nampak price itu berada di kawasan kita punya, dah break pun kita punya support. Currently kita berada di 0.4 dan 0.2 kita punya Fibonacci ataupun kita punya kawasan resistance. So meaning ini kenapa price itu kan untuk di Cardano pun masih lagi menunjukkan, okay, dah breakout ni, breakout dia menuju kita punya price target adalah 0.25 sen. So dah breakout sedikit sideways. So meaning kita nampak pergerakan ni adalah sampai kawasan ni. So juga sekiranya Bitcoin jatuh dalam 14k, 12k, kita akan nampak Cardano boleh drop dalam kawasan ni. So Cardano kat mana kawasan drop baik lah, di kawasan 13 sen. Kenapa 13 sen? Macam juga kan, selain altcoin, selain Ethereum, so akan target almost dalam 95 dan 98%. So untuk di Cardano 95% adalah berada di kawasan price yang ni, iaitu yang tu draw ni, kuning adalah 13 sen. So kalau tengok balik kita nampak ada support. Kalau 98% kita akan target another 98% kita letak kat sini. So meaning untuk Cardano akan ada price opportunity untuk dapat dalam, iaitu kawasan ni, iaitu dalam bawah ni. Sama juga kita ada low ini dan nampak ada reaction kawasan ni. So meaning untuk mengatakan untuk Cardano ni best price ataupun aku kata peluang yang terbaik kalau anda nak invest dalam kripto, nak kata invest yang duit anda expecting boleh loss ialah iaitu di 5 sen. Tu ingat 5 sen tu kalau dapat ni juga memang antara 10 sen ke 5 sen ni, whatever price touch kawasan ni, Zo akan start buy another 1000 untuk Cardano. So meaning Zo akan invest duit yang anda Zo expect itu boleh loss. Kalau duit tu projek ni gagal lah. Betul macam Luna, Zo dah invest 6000, gagal lah 6000 tu. Tapi duit lain kuota investment lain still lagi kuota ongoing. So yang 6000 loss tu tak salah, nanti kuota yang coin-coin lain akan bagi profit, akan cover balik. So untuk Cardano, Zo akan ambil cuti di kawasan ni. Kalau tanya Zo, Cardano bila Zo nak buy? Kali ni sebab Zo dah ada 1000 coin, Zo tak buy lagi. Tapi kalau Cardano drop dalam 13 sen dan antara 13 sen dan 15 sen, Zo akan start buy another 1000 coin. Kalau price tu terus naik, tak ada masalah. Yang 1000 coin tu Zo akan profit. Currently Zo punya average berada di 1.13. So meaning untuk Cardano tu Zo dah loss berapa? Untuk dengan loss ni kalau ikutkan current price, Zo dah loss dalam 57%. So tak ada masalah. Zo long term, given time bila bulan nanti kita akan dapat balik. So Zo takkan jual aset tu, tapi Zo berminat untuk tambah lagi. Sekiranya Cardano drop dalam 13 sen dan 5 sen tu, bukan jatuh sahaja kan ni, kawasan ni ada support tu. Dan align kita punya analisis untuk bearish market. Bitcoin jatuh 83% ke bottom, ya altcoin expectation adalah 95-98%. So itu untuk Cardano. Anda boleh applykan apa yang tu buat ni sama seperti di altcoin yang lain. So next coin kita akan tengok adalah aku kata Filecoin. So Filecoin yang ada tanya adalah Filecoin USDT. Filecoin kita tengok di Binance. So apa yang berlaku? Dia ada drag juga. Sama juga ini dia dah draw pun, kita ada bottom ikut Filecoin ni sedikit aku kata lower lah. Lower tu dah jatuh lower pada meaning dah masuk dalam kategori aku kata
fall in, atau bukan fall in, kata free fall. Tak dapat ayat, tak dapat. Free fall. So free fall lah drop ni. So meaning apa yang berlaku kat sini, nanti kita akan tengok anda di chart, kita tengok di KuCoin, tengok check sikit. Consider free fall. So Filecoin ni kenapa dia jadi macam ni? So macam cakap, dalam bearish market ni ada opportunity untuk beberapa altcoin ni, mostly dalam 60%, 70% altcoin ni akan tamat riwayat. So Filecoin ni macam cakap, apa saja coin yang drop below support, kita takkan invest untuk long term. Sebaik saja dia regain balik atas ni, barulah kita invest untuk long term. Sebab apa? Kita nak be safe. Sebab apa, kalau ni dah tak ada support. Tak ada support, dia boleh drop lagi ke bawah. Tapi kalau anda yakin dengan Filecoin, anda dah buat kajian, anda tengok okey, kejatuhan ni ada sebab dia dan kenapa. Sebab apa, Filecoin ni kerap kali kena hack sebenarnya. Even itu yang naik itu pun kena hack dah 2 kali Filecoin ni kena hack. Kat sini dan kat sini. Tak silap betul, kalau tak salah info Zul, itu yang Zul dengar sebelum ni, tapi Zul tak kaji sangat sebab apa Zul tak invest dalam Filecoin. Tapi dalam Filecoin ni inilah yang kita tengok. Currently berdasarkan data dah break kita punya last support. Last support consider free fall. Untuk investment dalam bearish market, coin yang macam ni kita tak akan buy. Sebab apa? Kita nak coin yang at least dapat bertahan dalam dia punya harga opening ataupun masa-masa dibuka itu, ikutkan dalam $10. So meaning untuk Filecoin tu lah. And kalau kembali balik atas 10k ni, meaning untuk long term kita boleh still lagi ada harapan untuk naik balik. So itulah untuk Filecoin. Kemudian kita akan dengar Uniswap. Uniswap ni memang consider long term boleh buy. Sebab apa? Uniswap ni adalah consider decentralized exchanger tu, ataupun kita punya decentralized exchanger lah, kalau ke tempat swap kita punya tempat buy dan sell kuota coin. Consider macam Binance lah, cuma Binance tu centralized, KuCoin centralized, lain-lain exchanger semua centralized, kecuali yang kita ada PancakeSwap, Uniswap. Itu adalah consider kita punya exchanger yang decentralized, tak ada siapa-siapa control. So meaning untuk Uniswap, untuk short term, untuk daily mungkin kita akan ada rebound balik. Tapi untuk yang ni dah breakout yang ni, so good nanya untuk breakout ni. Sebab apa? Expectation kita breakout ni, swing high ni dan swing low ni dah breakout ni, meaning kita boleh target at least 1.2, 1.6 dalam 10. So kenapa boleh sampai 10? So sampai 10 possible adalah inilah kawasan kita punya next Fibonacci resistance. Kenapa? Nanti tu akan buktikan current high dah expected next high yang ini, dan kita punya low ini kita akan draw kita punya board resistance. Nampak board resistance kita align dengan kita punya berada dalam $10. So meaning untuk short term, kalau ada berlaku peningkatan di Bitcoin, ada opportunity untuk kata Uniswap sampai di kawasan $10. Adakah anda boleh invest kawasan ni? Ingat, kita biarkan dulu altcoin ni. Kalau naik pun, kalau Bitcoin naik pun, kalau aku kata macam lah, Bitcoin boleh naik sampai $4 dan boleh drop lagi. So kita tunggu Bitcoin bottom dulu, barulah kita buy di altcoin. So altcoin ni kita monitor saja pergerakan ni normal. Kalau anda dah mungkin dalam negative profit, mungkin nak ambil profit sikit, tak masalah. Kalau anda nak short term, boleh anda boleh target kawasan ni. Tapi kalau price tu tak naik tapi drop, anda boleh hold untuk long term. Tapi macam cakap tadi, altcoin ni kita jangan buy lagi. Kita tengok saja, monitor saja pergerakan. Kita akan tengok pergerakan Bitcoin dulu. Bila Bitcoin bottom, barulah kita akan berjemaah beli altcoin. So itulah di Uniswap. Kemudian next coin apa, kita akan ada pertanyaan, lupa dah. Ada Cardano dah, Filecoin dah, Uniswap dah, Aave. Okey, Aave. Next coin adalah Aave. Tu Aave kita akan tengok. Aave tu tak invest juga sebab Aave ni mahal sangat sebenarnya. Sebab tu tak invest. So Aave USDT. So 89 dah drop sampai mana? So untuk Aave ni kita akan tengok dia punya last support. Last support kalau ikutkan daily adalah berdasarkan ni dalam kawasan 28. So current swing low to swing high berada di kawasan bawah dia punya support. Tak masalah menjaga bawah kawasan kita punya Fibonacci support pun tak ada masalah. Last support Fibonacci. Tapi yang penting dalam bearish market normal, untuk kita tengok setiap altcoin ni akan berada below dia punya last support Fibonacci. Even Bitcoin sendiri pun currently akan dalam bearish market akan berada dalam dia punya below last support. So meaning untuk yang ni normal. Yang penting kita nak tengok price ini tak bertahan dia punya harga opening. Tak nak jadi macam Filecoin tu. Kita nak ini kalau berada still lagi kawasan adalah good position untuk anda invest untuk long term. Kalau dah drop below lagi, adalah consider kita akan hold dulu kita punya pembelian. So adakah boleh buy kawasan ni sebab dah sampai kawasan ni? Macam cakap tadi, jangan altcoin, jangan sentuh lagi. Altcoin ni kita monitor saja, kita tengok saja perangai dia macam mana. Yang penting Bitcoin. Bila Bitcoin melakukan bottom, Bitcoin start recovery, barulah kita akan nampak altcoin yang akan follow. Sekiranya Bitcoin yang kata musnah, dalam kata Bitcoin kata yang hapus, bukan saja Bitcoin, altcoin juga turut hapus. So meaning untuk
dalam kripto, make sure kita invest Bitcoin, kita tengok monitor Bitcoin. Kalau Bitcoin masih healthy untuk long term, ada harapan, barulah kita invest berat. Aku kata boleh invest altcoin tu. Kalau anda tak nak invest Bitcoin, anda nak invest altcoin je, meaning anda dah buat mistake dalam benda anda dalam crypto market. Sebab apa? Yang penting dalam crypto ni adalah Bitcoin. Kalau Bitcoin gagal, meaning bukan saja Bitcoin seorang je gagal, meaning semua altcoin akan gagal. Sebab apa? Bitcoin adalah king, Bitcoin adalah dia punya kuartal punca pertama kenapa altcoin lain wujud, dan kenapa crypto, reason kenapa Bitcoin ni adalah reason kenapa crypto ni ada. Kalau tak ada Bitcoin, meaning tak adalah altcoin. Sebab tu cakap kita akan tunggu dulu Bitcoin still lagi tak melakukan sebarang buran, tak tunjuk pattern buran lagi, ataupun tak tunjuk pattern bullish ataupun apa pun, still lagi continue untuk drop bawah tu, meaning kita akan hold dulu pembelian untuk altcoin ni. Kita hanya monitor dan macam ni target dalam 95 dan 98%. Kalau ikutkan F ni buy rate, kalau ikutkan all time high dah sampai mana, low itu dah pun sampai pun 92%, sikit 50%, 98%. So apa pun kawasan ni sedikit weak lah. Nampak F ni sedikit weak untuk aku kata dengan keadaan chart dia. So apa-apa itu je nasihat Zul. Monitor Bitcoin dulu. Bila Bitcoin dah ada tanda-tanda bottom, barulah kita akan buy di altcoin. So untuk net last coin maknanya Zul tak dapat buat, iaitu GST ni. Sebab apa GST Zul tak tahu yang mana. Ikutkan kalau Zul cari kat sini adalah GST. Tu GST banyak ni. Zul tak tahu yang mana. Go game coin, the gem coin, banyak GST. So kalau mungkin nanti malam nanti dia ada live pukul 10 ke 11 malam, anda boleh type doangkan komen tu dan tanda lah yang nama full, nanti tu akan buatkan. So untuk sikit nanti kita akan tengok di news, tak ada yang pun ikutkan pada gue approve country. Another country lah, another country, small country ni yang dah kata aku kata bila US dollar, ingat bila US dollar naik ni bukan bermakna ekonomi bagus. Bila dolar naik ni dia akan impact kepada aku kata negara-negara kecil ni. Sebab tu kita tengok negara-negara kecil dah berlaku inflation, duit dia macam dah lah, macam di Turki, macam di Argentina apa semua tu, duit dia punya inflation dah tinggi. Sebab apa? Dolar selalu mengukuh. Sebab apa dolar mengukuh ni bahaya? Sebab apa? Kita ingat dunia adalah trade menggunakan dolar. So bila dunia trade menggunakan dolar dan dolar melakukan kenaikan, dan contoh kita tengok di Malaysia sendiri, dolar melakukan peningkatan, ringgit melakukan penurunan. Bukan sebab Malaysia ekonomi tak bagus. Ekonomi Malaysia ikutkan bagus sebenarnya. Sebab apa? Inflation hanyalah 2.8k dan 2.8% inflation, tapi interest kita berada 2.25. So kita punya interest dengan inflation balance. So balance maknanya kita punya ekonomi still lagi berjalan dengan bagus. Tapi apa yang berlaku di US ni? Berlaku di US punya US dollar ni inflation tinggi, interest terus dinaikkan. Kemudian slow down GDP, tapi yang berlaku dolar dia meningkat, permintaan dolar tinggi. Bila permintaan dolar tinggi, sebab apa? Kita ni Malaysia nak beli barang-barang di luar pun kita bayar pakai dolar. Orang takkan terima kita punya ringgit, orang akan terima pada dolar. So ni Malaysia ni bila dolar meningkat, kita punya pertukaran duit itu kuartal sikit. Ini daripada 43 dah naik 44. Kalau berlaku lagi kenaikan dolar 45, 5 dolar. So ini setiap negara berlaku. Untuk Malaysia, so meaning kita perlu keluar lebih banyak kita punya ringgit untuk dapatkan dolar. So meaning kita perbelanjaan lebih tinggi. Bila perbelanjaan kita lebih tinggi, apa yang berlaku? Kita akan berlaku defisit ataupun pengurangan dalam kita punya aset, kita punya reserve duit. So bila duit simpanan habis, ke depan nak pakai apa? Itulah aku kata cakap. Kenaikan dolar ni walaupun aku kata kenaikan dolar ni bukanlah kenaikan yang sihat sebenarnya. Walaupun dolar naik. Dolar naik itu menunjukkan ekonomi US sendiri sebenarnya dalam bahaya. Sebab apa? Kalau efek pada negara-negara lain start tak dapat nak kata jana dia punya ekonomi, meaning kita akan nampak apa? Global economy krisis. So macam mana 2008 dan seterusnya yang 11 ni lah, dan kata sebelum ni. So nanti dia akan pergi camping 8 hari, 7 hari. So 7 hari dalam hutan. So dia akan prepare siap-siap 8 hari tu, pagi dan malam. Dia akan terangkan anda sedikit macam mana keadaan ekonomi. Dia akan terang JDP, interest rate. So untuk itu kita boleh belajar sama. Di Zul pun masih baru lagi dalam nak kata belajar detail tu. So nanti dia akan terang GDP tu apa, QE itu apa, kemudian apakah kuartal dengan current market apakah akan berlaku. So guys, itu nanti tu akan terangkan. Tu nantikan video tu 8 hari nanti, bulan 8 antara 29 ke sampai 4 bulan tu akan pergi masuk hutan ni, naik gunung tahan 7 malam. Tu takkan ada live, takkan ada review crypto, tapi tu akan standby video siap-siap untuk anda tengok. Kita akan belajar sikit Omi. Hopefully
apa yang tu aja tu akan anda dapatlah sedikit amount untuk dapatkan. Sebab apa, nak dalam kripto ke invest mana-mana, kita perlu alert juga dengan current economy, apa yang berlaku. So guys, itu aja untuk pagi ni, panjang sikit. Hopefully hari ni dapat data yang banyak untuk Bitcoin dan sedikit untuk traditional market. So guys, jumpa lagi, like and subscribe, dan jangan lupa hit button notification. Dan sekiranya anda nak join punya Discord channel, sebab apa, dalam Discord channel ni tu ada share banyak ya data-data. Klik saja button join. Klik button join, anda akan cari membership. Dalam membership ada home, video, playlist, community, membership. Klik saja membership. Dalam membership ni akan ada link ke Discord, di mana dalam link Discord ni Zul ada sharekan banyak lah. Aku kata data-data yang lain. Contoh di dalam ni pun kawan-kawan kita pun ada share data-data aku kata whale tu. Contoh yang macam ni tu adalah. So ini lebih banyak data kita dapat, lebih banyak kita confident untuk buy ataupun sell. So guys, hopefully itu pagi ni. Jumpa anda malam ni secara live. So malam 11 malam, itu 10 ke 11 malam. Nanti kita akan jumpakan. Like, subscribe, hit notification. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.